أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل الذي يلزم للميت أربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فصل أقل الغسل تعميم بدنه بالماء وأكمله أن يغسل سوأتيه وأن يزيل القذر من أنفه وأن يوضئه وأن يدلك بدنه بالسدر وأن يصب الماء عليه ثلاثا فصل أقل الكفن ثوب يعمه وأكمله للرجل ثلاث لفائف وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان فصل أركان صلاة الجنازة سبعة الأول النية الثاني 4 تكبيرات الثالث القيام على القادر الرابع قراءة الفاتحة الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع السلام فصل أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع وأكمله قامة وبسطة ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة. Baik, faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Fasal perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup bagi orang yang mati ada empat perkara. Yang pertama ghusluhu, mandikan si mati. Yang kedua takfinuhu, kapankan, wassalatu alaihi, solat ke atas dia. Dan yang keempat wadafnuhu, iaitu kebumikan si mati. Jadi ini perkara-perkara yang wajib, yakni furud, fardu kifayah. Wajib maknanya fardu ke atas orang yang hidup, tapi fardu kifayah. Maknanya kalau sebahagian yang buat, maka gugurlah dosa daripada sebahagian yang lain. Iaitu empat perkara ni. Jadi yang pertama ghusluhu. Yang pertama mandikan mayat. Ma yajibu fa'luhu lil mayyiti alal ahya. Apa yang wajib dilakukan kepada si mati ke atas orang yang hidup. Wajib ni bukan wajib kepada orang mati. Yang kita mengaji wajib mandi ada, sebab-sebab wajib mandi ada 6. Apa dia yang pertama? Apa dia? Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Jadi yang keenam disebut al mautu. Kita mengaji dalam matan yang sama. Jadi wajib mandi si mati tu yang wajib mandi ke ataupun orang hidup yang wajib mandikan dia? Orang hidup yang wajib mandikan dia. Okey. Jadi memandikan mayat antara salah satu benda yang wajib dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang
meninggal dunia. Jadi yang pertama al-ghuslu. Yang pertama al-ghuslu. Yang kedua at-takfin. Yang ketiga as-salatu alaihi. Dan yang keempat ad-dafnu. Jadi inilah 4 perkara yang wajib ke atas orang yang hidup untuk dilakukan kepada orang yang mati. Baik. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu al-ghuslu, mandi. Aqallul ghusli, sekurang-kurang mandi. Apa dia? Aqalluhu, pada sekurang-kurang mandi disebut ta'mimu ataupun isti'abu badanihi bil ma'. Ta'mimu badanihi, badanil mayyit, bil ma'. Ini sekurang-kurang mandi. Sekurang-kurang mandi, kita meratakan air. Kita meratakan air, takmimu, kita meratakan keseluruhan badan si mati dengan air. Tapi cuma bila kita buat tu, kita akan buat yang akmal, yang paling sempurna sekali. Cuma nak bagi tahu memada jika berlaku cara yang macam ni. Jika seseorang tu meratakan, dia memang dah tak ada orang yang boleh buat dah. Lepas tu dia aja yang ditaklifkan, dia pun tak pandai juga, tapi dia kena buat. Dan ketika mandi tu dia cuma ratakan air sahaja ke seluruh badan mayat, maka memada mandi tersebut. Dan tidak disyaratkan niat pun ketika mandi. Dia cuma meratakan air sahaja ke atas badan si mati. Dia tak niat. Sebab niat ketika mandikan mayat sunat. Niat ketika mandikan mayat, hukum dia sunat. Adapun kalau kita nak wudukkan mayat, disunatkan wudukkan mayat. Tapi kalau nak wudukkan mayat, wajib niat. Perbuatan dia sunat. Perbuatan mewudukkan mayat tu sunat. Tapi kalau nak wuduk, wajib niat. Dan perbuatan memandikan mayat tu wajib. Tapi niat untuk mandikan mayat sunat. Baik. Jadi ini sekurang-kurang mandi. Adapun sesempurna mandi, wa akmaluhu, apa dia dalam tu sebut? Wa akmaluhu an yaghsila sawat, an yaghsila yani an yaghsila al-ghasil, orang yang mandikan tu. An yaghsila al-ghasil sawataihi. Apa maksud sawataihi? Yani kubul dan dubur si mati. Kubul dan dubur si mati. Tapi bukanlah dia basuh macam dia basuh kubul dan dubur dia. Dia kena pakai membalut. Dia kena pakai balut. Hatta kalau nak pegang aurat si mati pun dia akan pakai pembalut. Dia akan balut tangan dia. Baik. Wa akmaluhu an yaghsila al-ghasil sawataihi, ai al-qubul wad dubur. Wa an yudhila al-qadara min anfihi, dan dia hilangkan kotoran-kotoran daripada hidung dia. Kalau dia ambil ketembak tu, jadi dia akan hilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung si mati. Maknanya buat dengan selembut mungkin. Maknanya kita menghormati si mati tersebut. Ini penting juga ni. Sebab tu eloknya orang yang dekat dengan si mati, dia nak buat benda tu. Berbeza dengan orang
tak pandai dia sembok macam tu jam terus. Baik. Silap wa an yuzila al-qadhara min anfihi, fatu wa an yuwaddi'ahu. Yang ni qabla al-ghusli. Wa an yuwaddi'ahu, dan lagi dia wudukkan si mati tersebut. Ni kita cerita yang akmal. Dia wudukkan si mati, dan wudukkan si mati itu bila? Sebelum mandi. Wa an yuwaddi'ahu qabla al-ghusli wa an yadluka badanahu, dan wa an yasubba subbal ma'a alaihi salasan. Apa dia? Dengan sidir. Ni yang sempurna sekali. Dia wudukkan dia, kemudian dia gosok badan si mati, dan dia yasubbal ma alaihi alal mayyit tu salasan, dan dia jiruskan air ke atas si mati tu tiga kali. Dia ada beberapa tariqah lah, tapi yang tu dah tak sebut, yang tu boleh baca syarah. 3 kali ada, 9 kali ada. Antum boleh tengok. Banyak tariqah yang disebut di dalam syarah. Jadi ni yang paling sempurna sekali. Cuma untuk memada cukup ini yang pertama tadi, iaitu meratakan air ke keseluruhan tubuh si mati. Baik. Kita berpindah kepada yang kedua, at-takfin, iaitu mengkafankan si mati. Jadi bab mengkafankan si mati ni pun sama juga. Dia ada sekurang-kurang kafan, dan juga ada yang paling sempurna. Jadi aqallu takfin, aqalluhu thawbun ya'ummuhu, thawbun ya'ummuhu wa yasturu jami'a badanih. Ini sekurang-kurang kapan? Sekurang-kurang kapan, iaitu satu pakaian yang melitupi dan menutup si mati, yang melitupi dan menutup keseluruhan badan si mati. Ini sekurang-kurang kapan. Adapun sesempurna, maka dia ada dua lah, laki-laki dan perempuan. Ini akmaluhu lirrajuli salasu walaupun budak-budak, wa akmahu lirrajuli walau saghiran. Walau saghiran salasu dafaifa yasturu kullu wahidin minha jami'a badanihi.
Jadi yang paling sempurna kapan bagi laki-laki, walaupun budak-budak, iaitu 3, kita kata 3 helai pakaian, 3 helai kain, yang mana tiap-tiap satu kain tersebut menutupi keseluruhan tubuh si mati. Biasa kan Malaysia banyak khusus buat khusus mandi jenazah. Dan mereka tunjuk lah, ni laki-laki, perempuan, dan juga potongan kain dan cara potong. Maknanya kain yang paling bawah dia besar lagi kan, dia paling besar. Lepas tu kecil sikit, lepas tu lagi kecil. Tapi kesemua potongan tersebut cukup untuk menutupi si mati. Baik. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, wa akmalul kafan lil mar'ati, wa akmaluhu lil mar'ati, apa dia? Qamisun wa izarun wa khimarun wa lifafatan. Yang paling sempurna sekali bagi perempuan iaitu 5. Qamis, pakaian yang dipakai di sebelah atas. Izar, pakaian yang dipakai sebelah bawah. Khamir, khimar, tutup kepala dia. Dan juga dua pakaian. Walifafatan. Bismillah. Baik. Kemudian as-salatu alaihi, iaitu solat ke atas si mati. Wa sallallahu Muhammad. Yang ni tak ada lah akal-akal. Cuma di sini kita akan tengok dia punya rukun arkan solatil janazah. Jadi arkan solatil janazah ada 7. Arkan solatil janazah ada 7. Baik, yang pertama apa dia? Niyah. Yang pertama sekali niat. Baik. Nanti kita akan masuk secara tafsir dalam tu. Yang kedua, arba'u takbirat. Yang ketiga, al-qiyamu ala qadir, atau orang yang mampu. Yang keempat, qiraatu al-Fatihah. Yang kelima, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, yakni ba'da takbirati saniyah, selepas takbir kedua. Yang keenam, ad-du'a'u lil mayyit ba'da ats-tsalisah. Dan yang ketujuh, assalam. Baik, ini rukun-rukun solat jenazah. Yang pertama sekali niat. Nanti kita akan tengoklah dalam syarah dia ajak cara niat. Dan yang kedua, mesti ada 4 takbir. Mesti ada 4 takbir. Dan yang ketiga, berdiri atas orang yang mampu lah. Orang yang mampu berdiri, dia berdiri. Kalau tak mampu, dia duduk. Sama halnya macam solat fardu. Dan keempat, qiraatul Fatihah. Dan qiraatul Fatihah tidak disyaratkan
pada mana-mana takbir. Boleh dibaca pada takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga ataupun takbir yang keempat. Ini la yata'ayyan mawdi'uha. Dia tidak tertentu tempat dia. Cuma afdalnya baca selepas takbir yang pertama. Adapun selepas takbir yang kedua, itu as-salatu ala nabi ba'da saniyah. Selepas selawat ke atas Nabi, itu memang kena baca selawat atas Nabi. Itu tempat dia. Tempat baca selawat atas Nabi selepas takbir yang kedua. Dan selepas takbir yang ketiga, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da salisah. Doa bagi si mati selepas takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, kalau diam tak baca apa pun tidak ada masalah. Tapi ada doa yang disunatkan baca selepas takbir yang keempat. Baik. Dan yang selepas itu salam. Mudah aja sebenarnya. Rukun solat jenazah hanya ada 7. Berbanding rukun solat fardu ada 13. Ada 7, rukuk pun tak ada, sujud pun tak ada, apa pun tak ada. Cuma ada yang ni je, diri lepas tu salam. Tapi apa yang kita lihat bila orang mayang, setengah-setengah tempat semua duduk kat luar. Sebab tak tahu. Sebab tak tahu. Lebih sedih lagi kadang-kadang kita tengok apa ni, sesetengah kampung dia panggil sekolah tahfiz, budak-budak tahfiz mai semayang, orang kampung semua duduk kat luar. Tu lagi sedih. Tak ada orang nak. Itu yang nak tengok sendirilah. Waktu duduk apa ni daurah di Pondok Tok Guru Haji Saleh, jadi kerap lah mereka ni dipanggil, apa ni pelajar-pelajar pondok ni dipanggil untuk Saudara Muhammad untuk sembahyang jenazah. Kita pun pergi lah. Kita pergi masuk rumah tu, kita tengok belakang semua orang pakai, semua budak-budak pondok. Mana orang lain? Mungkinlah ada sikit seorang dua. Habis-habis sembahyang, keluar-keluar penuh orang kat luar. Semua duduk tunggu kat luar, duduk atas motor dan sebagainya. Begitu juga yang sebelum ni pernah apa ni, ada ni orang cerita lah, maknanya biasalah ada kawan apa ni, kawan ni meninggal. Itu kawan-kawan dia ni apa, geng-geng motor dia datang, tapi duduk luar surau. Duduk di luar surau, tak masuk semayang. Padahal sekejap je. Dan juga rukun ni hanya 7 kan. Cuma kadang-kadang kita yang letak asal benda tu susah. Kalau nak mengaji pun sangat mudah. Ajak sikit niat macam mana, bacaan apa ni rakaat yang apa ni bacaan Al-Fatihah memang dah biasa baca dah. Selawat atas Nabi pun biasa baca dah. Doa pada si mati mudah ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Cukup ajak yang tu ya. Tak perlu nak ajak doa yang panjang-panjang dah. Itu doa lah dalam hati kita, cukuplah baca yang tu. Kita bagi pemudahkan, yang penting dia buat. Baik. Sebab doa tu yang perlukan. Si mati tu perlukan doa tu. Doa si mati tu dia perlukan doa daripada orang-orang yang masih hidup. Bukannya nak buka dia punya memori ke, kisah dia ke, gambar dia ke, tak, mafi muskilah yang tu dia nak peringat ke apa ke. Tapi dia berhajat, dia bukan berhajat kepada benda-benda tu. Dia berhajatkan kepada doa-doa kita ni. Itu orang yang mati. Bukannya dia nak berhajat cerita pasal dia ke apa semua ke. Dia ni ajak apa, aku dulu main bola ke, buat benda ni ke, buat apa ke. Tapi dia nak doa daripada kita, orang yang hidup. Baik, itu tentang as-salatu alal mayyit. Kemudian wadafnuhu yang keempat, iaitu mengkebumikan orang mati. Jadi sekurang-kurang mengebumikan orang mati itu adalah aqallu dafni
hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibak. Ini ada dalam kitab tu. Kita cuma bagi jelas lagi je. Kita tulis balik. Wa tahrusuhu minas sibak. Ini sekurang-kurang ke bumi. Iaitu kita sediakan satu, kita buat lubang, yang mana lubang tu cukup untuk menutup bau si mati. Lubang tu cukup untuk menutup bau si mati dan memelihara si mati tersebut daripada binatang-binatang buas. Cukup yang tu. Itu sekurang-kurang dafan. Adapun sesempurna dia, wa akmaluhu qamatun wa bastah. Qamatun, tinggi seseorang tu berdiri. Bastah, dia angkat tangan satu macam ni, tu bastah. Qamatun wa bastah, tu sesempurna dafan. Baik. Faslun, kita tengok sikit kalam syarah. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu was salatu alayhi wa dafnuhu. Al ma'na anna alladhi yalzamuna fi'luhu. Anna alladhi yalzamuna, kita yang hidup ni, yalzamul ahya fi'luhu lil mayyitil muslim al ghairi syahid walau ghariqan wa qatila nafsihi wa siqtan ulimat hayatuhu arba'u khisalin. Yang tu berkenaan dengan syahid dan juga berkenaan dengan anak gugur, itu kita bincang di waktu lain. Cuma cukup kita nak ambil dulu tahu, iaitu 4 perkara yang wajib dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang mati. Arba'u khisal, ada 4 perkara: al-ghuslu wa takfin wa salatu alaihi wa dafnu wa sayatil kalam alaiha mufassala. Wa taraka khamisan, ay wa taraka khaslatan khamisah. Wa taraka khaslatan khamisah wa hiya hamluhu ila al-qabri. Dan dia meninggalkan perkara yang kelima, iaitu mengangkat si orang mati itu ilal qabri, ke kubur. Fa idza fa'ala hadhihi al-khisal wahidun minna walau maitan aw ghayra mumayyiz aw ghassala al-maitu nafsahu karamatan saqata al-haraju anil baqin. Jadi apabila perkara-perkara ni dilakukan oleh seorang aja daripada kita ni, walaupun orang tu orang mati, walaupun orang mati, ataupun ghairu mumayyiz, ataupun mayat tu mandikan diri dia sendiri, ini karamah, secara karamah, saqatal haraju anil baqin. Yang lain boleh baca sendiri. Kemudian kata dia, aqallul ghusli ta'mibu badanihi bil ma', sekurang-kurang mandi iaitu meratai badan si mati dengan air. Wa akmaluhu an yaghsila sawataihi wa an yuzila al-qadhara min anfihi. Dan sesempurnanya bahwasanya dia membasuh, orang yang mandi itu membasuh sawataihi,
iaitu kubul dan dubur dia. Wa an yudhilal qadhara min anfihi, dan dia menghilangkan kotoran-kotoran daripada hidung dia, begitu juga daripada gigi dia. Tapi jangan guna kain yang sama. Maknanya dah guna satu kain khirqah untuk basuh hidung, lepas tu guna pula yang lain untuk gigi. Wa an yudhilal qadhara min anfihi wa an yuwaddi'ahu, dia wudukkan dia. Wa an yadlika badanahu bisidri, dia gosok sidih bidara. Wa an yadlika badanahu bisidri wa an yasubbal ma alaihi salasan, dan dia tuang air ke atasnya tiga kali. Soalan ni banyak pula tentang kaifiah. Tuan-tuan tengok ah. Ada kaifiah 5 kali, ada kaifiah 7, dan ada 9 kan. Ada 9. Jadi 5 kali basuhan ada 2 cara. 7 kali ada 3 cara, 9 kali ada 2 cara. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam syarah. Baik. Faslun aqallul kafani thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif. Sekurang-kurang kafan tu iaitu pakaian yang meratai dan menutup seluruh badan si mati. Setengah kitab sebut yasturu auratahu, menutup aurat si mati. Dia menutup aurat si mati, ulama dia sebut, dia bahagikan, iaitu ada hakumullah dan ada haku al-mayyit. Hakumullah kena tutup aurat, nisbah kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala kena tutup pusat dan lutut ni bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki. Kalau perempuan aurat perempuan, tapi nisbah kepada hak mati tu kena tutup keseluruhan tubuh dia. Wa aqallu kafani saubun ya ummuhu al-ma'na anna aqallal kafani al-wajibi alaina fi'luhu bin nisbah li haqqil mayyit thawbun ya ummuhu mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayatihi, dengan sesuatu pakaian yang dihalal pakai ketika hidup. Pakaian yang dihalal pakai ketika hidup, pakaian tu jugalah yang dipakaikan ketika mati. Wa in kufina min mali ghairihi, dan jika dia dikafankan daripada harta orang lain sekalipun. Amma bin nisbah li haqqillahi ta'ala fasatirul aurah. Fasatirul aurah al-mukhtalifah dhukuratan wa unusatan la riqqan wa hurriyah. Iaitu adapun nisbah bagi hak Allah Ta'ala, maka pakaian yang menutup aurat dia sahaja, itu nisbah bagi hak Allah Ta'ala. Tapi bagi hak si mati, iaitu satu pakaian yang menutup diri si mati. Dan aurat tersebut kita kira aurat laki-laki dan perempuan. Jangan ikut aurat yang kita bincang itu. Kalau orang tu hamba, aurat dia macam ni. Kalau orang tu merdeka, aurat dia macam ni. Tak, ni kita laki-laki dan perempuan je. Dia faham? Baik. Kemudian ada lagi masalah dalam tu, tuan nak tak sentuh lagi, berkenaan dengan kalau dia ada hutang, duit dia tak ada, kemudian orang yang berhutang tu kata tak boleh, cuma cukup dengan satu kain sahaja, 2 kain lagi tak boleh sebab dia hutang aku. Itu boleh tengoklah dalam tu, tak masuk lagi. Wa akmaluhu lirijal salasu lafaif, dan saling sempurna bagi laki-laki aqallul kafani lirijal salasu lafaif wa lil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Jadi bagi laki-laki yang paling sempurna 3 helai pakaian, yang mana tiap-tiap satu daripada ketiga-tiga helai itu menutupi keseluruhan tubuh si mati, kecuali kepala bagi orang muhrim dan muka bagi perempuan muhrimah.
maka tidak ditutup. Kepada orang muhrim akan dibiarkan terbuka, dan begitu jugalah muka bagi perempuan muhrimah dibiarkan terbuka. Faslun arkanu salatil janazati sab'atun. Al-awwalun niyyah. Al-ma'na anna al-awwala min arkani salatil janazati niyyatuha. Niyyatu salatil janazah. Ka'an yakula nawaitu salah ala hadzal mayyit. Au ala man shalla alaihi al-imam. Ini mudah. Nombor 2. Sama ada dia kata saja aku solat ke atas mayat ini, ataupun dia kata saja aku solat atas orang yang imam solat ke atasnya. Jadi setengah-setengah orang nak sebut laki, perempuan dan sebagainya, agak-agak dia tak tahu, dia sebut aku solat ke atas orang yang imam solat ke atas dia. Jadi kalau imam solat ke atas laki-laki ya, perempuan-perempuan lah. Baik. Au ala man hadara min amwatin muslimin fardan au farda kifayatin fala budda min niyyatil fardiyah. Sini fala budda min niyatil fardiyah kena sebut. Jadi nawaitu shalah ala hadzal mayyit fardan ataupun fardhu kifayatin. Lepas tu tambah sebab kita mengikut imam, ma'muman lillahi ta'ala. Hatta minal unsa was-sabi wala yajibu taqyiduha bikauniha kifayah, dan tidak wajib takyidkan fardiyah tersebut dengan keadaan dia kifayah. Maksudnya sebut fardan saja pun memadai. Nawaitu as-salah ala hadzal mayyit ataupun nawaitu ala man shalla alaihi al-imam fardan, tak sebut kifayah pun tidak memadai. Yang penting fardan tu ada. Memadai, afwan. Dengar bunyi lain tu. Dia tak sebut kifayah, memadai. Dia tidak sebut kifayah, memadai. Azan. Yang kedua arba'u takbirat, empat takbir. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir. Al-qiyamu 'alal qadir, yani la yahtaj ila syarah. Yang keempat qiraatul Fatihah. Tengok dia punya syarah, al-ma'na anna rabi'a min arkani salatil janazati qiraatul Fatihati ba'da ihda takbirat walau zaidah. Walaupun pada dia kata yang keempat, bahasanya yang keempat daripada rukun-rukun solat jenazah membaca al-Fatihah selepas salah satu daripada takbir-takbir solat jenazah, walaupun takbir tersebut takbir yang zaidah. Maknanya dia ada takbir satu lagi, takbir yang zaidah. Anda tak sebut salah takbir, dia ada sebut dalam tu arba'u takbirat. Dekat syarah dia kata wala tadurru ziyadatu 'alaiha, tidak bagi mudarat tambah atas 4 kali takbir, walau ma'al ilmi, walaupun dia tahu kata tu tambah, wal amdi, dan sengaja, wa qasdir rukniyah, dan kosakkan keadaan dia rukun. Tetapi na'am ini i'taqadal butlan bizaid li jahlihi darra fatabtulu salatuhu. Tetapi jika dia i'tiqadkan batal dengan sebab tambah tersebut kerana kejahilan dia, itu bagi mudarat, fatabtulu salatuhu. Baik. Yang ni pun ada kalam berkenaan dengan takbir lebih. Takbir lebih sebab warid dalam hadis memang banyak. Ada beberapa beberapa kali. Ada 4 dan ada lebih daripada 4 yang warid dalam hadis. Tapi yang terakhir sekali dikatakan Nabi SAW buat adalah 4. Dan itulah yang sekarang ni yang diamalkan adalah 4. Sebabkan itulah tidak batal kalau lebih. Selagi mana dia tak i'tikad kata lebih tu batalkan solat. Sebab tu dia sebut ini dalam masalah qiraatul Fatihah walau zaidah.
walaupun takbirah yang zaidah. Ini al-kalam bitafsil fi hadhihi al-mas'alah, ini fi kitabin akhar insyaallah. Tapi dia kata wal aula kaunu qiraatil Fatihah ba'da al-ula, yani ba'da takbiratil ula. Dan aulanya keadaan qiraah Fatihah tu, bacaan surah Al-Fatihah tu selepas takbir yang pertama. Itu yang paling aula sekali. Fa in akharaha anha, maka jika dia takhirkan qiraah Al-Fatihah anha an takbiratil ula, ani takbiratil ula, ila ma ba'da ghairiha, kepada apa yang selepas daripada takbir yang pertama, ila ba'da ghairi at-takbiratil ula, jaza takdimuha ala dhikriha wa ta'khiruha anhu. Okay. Faham tak situ? Ada takbir-takbir, contohnya takbir yang kedua dan takbir yang ketiga, dia ada zikir khusus kat situ. Kita cakap takbir yang pertama aulanya baca Fatihah kat situ. Dan boleh juga dia baca pada takbir yang kedua, takbir yang ketiga dan juga takbir yang keempat, ataupun takbir yang ditambah. Boleh faham cakap ni? Baik. Dan di sana ada bacaan-bacaan yang wajib dibaca selepas takbir tertentu. Seperti selawat atas Nabi wajib dibaca selepas takbir yang ketiga, lepas takbir yang kedua, dan doa kepada si mati wajib dibaca selepas takbir yang ketiga. Baik, jika dia takhirkan Fatihah kepada selain daripada takbir pertama, adakah dia nak kena baca, contoh dia takhirkan selepas takbir yang kedua, dia nak baca selepas takbir yang kedua, dia nak kena baca sebelum zikir yang tertentu tu ke ataupun selepas? Dia kata sini dua-dua boleh, jaza takdimuha ataupun takhiruha. Sama ada dia baca Al-Fatihah sebelum selawat ataupun dia baca Fatihah selepas selawat. Dia faham kan? Begitu juga masalah doa kepada si mati. Lepas takbir yang ketiga ada bacaan khusus, iaitu doa kepada si mati. Jadi dia kena baca doa tu dulu ke ataupun boleh dia nak baca Fatihah dulu? Dua-dua boleh. Sama ada nak baca Fatihah dulu kemudian baru baca doa kepada si mati, ataupun dia baca doa kepada si mati dulu baru dia baca Al-Fatihah. Baik, itu maksud kalam asy-syarih, jaza takdimuha takdimul Fatihah ala zikriha wa ta'khiruha anhu. Fa in ajaza anha ata bi badaliha al-mar fi arkanis salah. Al-khamisu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Yang kelima, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, ba'da takbirati tsaniyah. Al-makna anna al-khamisa min arkani salatil janazah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati tsaniyah wujuban. Wa aqalluha aqallus salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat. Jadi kita ajak orang yang baru mula nak mengaji, cukup kita ajak sikit ni ya. Sebab tu untuk permulaan kita orang mengaji pun mubtadi'in, kita akan syarahkan matannya. Cukup matan, lalu matan, lepas tu baru naik syarah. Bagi biasa dulu syarah pun syarah yang ringkas-ringkas. Maksudnya kalau pelajar-pelajar nak ambil syarah pun mubtadi'in, talib mubtadi' ni dia akan ambil syarah yang ringkas. Yang mana syarah tu yafuqu ibaratal matan. Sekadar syarah yang dia menghuraikan ibarat matan tu. Sebab matan ni dia ringkas. Jadi dia hajat kepada sesuatu nak menghurai, nak meleraikan. Lepas tu barulah syarah yang lebih besar, yang lebih tinggi. Lepas tu barulah masuk kepada hasyiah. Wa akmaluha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa yusannu alhamdu qabla as-salah wa du'a lil mu'minin ba'da as-salah wa kadza dhammus salam laha 'inda ba'dihim.
As-sadisu ad-du'a'u lil mayyiti ba'da salisah. Yang keenam, doa kepada si mati selepas takbirah yang ketiga. Al-makna anna sadisa min arkani salatil janazah ad-du'a'u lil mayyiti bi khususihi ba'da takbirati salisati wujuban. Untuk kita wajib dibaca selepas takbir yang ketiga, doa bagi si mati. Wa aqalluhu ma yutlaqu alaihi ismud du'a kallahummarhamhu. Sekurang-kurang doa ke atas bagi si mati adalah apa yang dikatakan sebagai doa, seperti Allahummarhamhu. Apa yang diitlaqkan ke atasnya nama doa. Allahummarhamhu cukup dah. Ataupun Allahummaghfir lahu. Itu sekurang-kurang. Adapun seafdal-afdalnya, seakmalnya ada dalam syarah, itu boleh tengok. As-sabi'u as-salam. Yang ketujuh, as-salam. An-nasabi'a min arkani salatil janazati as-salamu kama fi ghairihi minas salawat. Dan di sini masalah salam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok sikit dalam syarah. Wa waqtuhu ba'da takbiratir rabi'ah. Dan waktunya, waktu salam ni selepas takbir yang keempat. Wala tusannu ziyadatu wa barakatuh inda ramli khilafan Ibni Hajar. Jadi masalah kita semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disunatkan tak wabarakatuh? Tak disunatkan wabarakatuh, kecuali ketika salam solat jenazah indah Ibni Hajar. Risi Ibnu Hajar sunat baca wabarakatuh. Imam Ramli kata tak disunatkan. Jadi kalau ada yang kata disunatkan, itu di sisi Ibnu Hajar. Wala tusannu ziyadatu wa barakatuh inda Ramli wa khilafan Ibni Hajar wa ikhtara ba'dhum sannaha fi jami'i salawat. Ada yang pilih, sebahagian ulama kata sunat juga wa barakatuh pada semua selawat. Cuma tu bukan muktamad lah. Yang muktamad tidak disunatkan. Wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu. Sekurang-kurang tanam tu iaitu hufrah, satu lubang yang menutup dia punya bahu. Wa tahrusuhu minasibak, dan memelihara mayat daripada binatang buas. Wa akmaluhu qamatun wa bastah wa yudha'u khadduhu ala turab, dan diletakkan dia punya pipi dia ala turab, di atas tanah. Wa yajibu tawjihuhu ilal kiblah, dan wajib memperarahkan si mati kepada kiblat. Wajib tak menghalalkan si mati kepada kiblat. Nanti kita akan tengok fasal selepas ni. Ada beberapa tempat yang dibongkar semula kubur, yang dibongkar semula kubur tersebut. Nanti kita akan tengok antaranya untuk mentaujihikan si mati kepada kiblat. Wajib dibongkar semula. Itu wajib taujihikan si mati kepada kiblat, dan diletakkan khaduhu ala turab, dan berkenaan dengan kubur pula. Maksudnya antum pun dah pernah mengaji sebelum ni. Ada dua, sama ada lahat ataupun syak. Lahat yang orang buat lepas dia buat qadar qamah wa bastah tadi tu, depa buat pula kat tepi tu, depa korek kat tepi. Itu lahat. Korek kat tepi tu luas bagi mayat, luas mayat tu untuk letak mayat. Adapun syak biasanya buat di Malaysia lah, sebab Malaysia tanah dia lembut. Afdalnya lahat sekiranya tanah tu kerah. Adapun kalau tanah tu lembut, afdalnya syak, iaitu buat lubang tengah pula, lubang kecil tengah. Ada aja tempat yang buat lahat dekat Malaysia. Jadi afdalnya lahat. Adapun syak buat lubang di tengah. Biasanya orang lebuh mayat situ, itu akan tutup dulu dengan kayu-kayu, lepas tu orang letak tanah. Jadi kalau bumi itu kerah, maka lahat lebih afdal. Dan jika tidak, bumi itu tak kerah, maka asyaqu afdal. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung yunbasul maitu li arba'i khisalin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an a'budu uqdatan aw azza aw azza aw lam أو أجهل وجهد علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. فصل ينبش الميت لأربع خصال للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. قال الشارح رحمه الله المعنى أنه ينبش الميت من القبر وجوبا لوجود إحدى خصال الأربعة وهذا بحسب ما ذكره وإلا فقد ذكر أكثر من ذلك. Baik, dalam pasal ini Musannif rahimahullah nak sebutkan beberapa perkara atau beberapa keadaan wajib dibongkarkan kubur, wajib dibongkarkan semula apa di kubur dan apa ni kubur, maknanya kita gali semula mayat yang telah ditanam tersebut daripada kubur secara wajib wujuban. Dan disebut dalam ini ada empat perkara. Ini empat perkara berdasarkan apa yang Musannif rahimahullah sebut. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Betul kata syarih, wa hadza bihasab ma dzakarahu. Jadi zakaru Musannif wa illa faqad dzakara akthar min dzalika. Jadi para ulama sebut banyak daripada yang disebut oleh Musannif. Tapi apa yang Musannif sebenarnya hanya empat dan tidak menafikan yang lain. Jadi yang pertama yang disebut Musannif lil ghusli idza lam yatawayyah, iaitu digali semula untuk dimandikan apabila mayat tadi belum lagi berubah. Yang mayat tersebut baru saja ditanam dan tak ada orang mandi. Kita katalah lakukan satu perkampungan, satu tempat yang mana orang tersebut jadi gagal dan masing-masing tak berani nak mandi dan tak pandai nak memandikan mayat. Jadi mereka buat keputusan untuk tanam untuk mayat tersebut. Kita buat daya macam tu. Baik. Lepas datang orang ni, dia tanya, mana mayat tadi? Kita kata dah datang dah. Mandi lagi tak mandi lagi?
Baik, pada ketika ni wajib, maknanya baru lagi, maknanya dia tak buang lagi, maka waktu itu wajib dibongkar semula, digali semula mayat tadi untuk dimandikan di dalam yatabayyan. Dan yang kedua, wali tawjihi ila al-qiblah. Jadi kita sebut wajib dihalalkan ataupun diarahkan mayat tersebut ke arah kiblat. Tapi dia tak halau ke arah kiblat. Waktu ini dibongkar juga untuk mentawjihkan mayat tersebut ke arah kiblat. Yang ketiga, walil mal idza dufina ma'ahu. Dan kerana harta, ada harta apabila harta tersebut ditanam bersama-sama dengan si mati. Jadi kita akan tengok sahaja. Tapi ini salah satu juga salah satu sebab yang mana digali semula mayat tersebut. Walil mar'ati idza dufina januha ma'aha. Dan kerana digali kerana perempuan apabila dia ditanam janin dia dalam pokoknya janin dia, dan janin itu ada wa'amkanat hayatu, ada kemungkinan, maknanya dia boleh hidup. Perempuan ni mati dah, dan dalam pokok dia ada janin dia, ada anak tak mati, dan anak itu boleh hidup kalau kita tuangkan dia. Maka pada ketika itu digali semula dan dibelah perut, ambil anak tersebut. Baik. Salah satu lagi kita akan tengok dalam itu nak bagi rupa gambaran bagi yang keempat yang disebut. Kemudian dalam syarah sebutlah antara sebab-sebab yang lain. وهذا بحسب ما ذكره وإلا فذكره أكثر من ذلك منها إذا دفن في أرض مغصوبة أو دفن في ثوب مغصوب وطلب مصاحبها. Tuan-tuan ditanam di tanah yang dirampas. Tanah itu bukan tanah dirampas, tanah orang. Lepas itu dan ataupun dikafankan dalam dalam pakaian yang dirampas, pakaian yang digunakan untuk kafankan si mati itu, kafan yang dirampas di orang lain. Dan sahih dia tuan tanam dan tuan pakaian yang minta. Dia kata nak balik. Tak dia orang mati ya atau aku nak kata. Tak kira. Dia mati dah aku hidup. Aku belum duit. Betul. Wa minha idza dufina kafirun fi ardil haram. Apabila ditanam kafir di bumi haram. Wa minha idza khifa nafsuhu. Salam jana. Idza khifa nafsuhu. Apabila takut digali atau dibongkar. Kita takut dia punya adalah sebab-sebab yang tentu, maknanya kita tak tahu, maknanya dia ada takutkan bimbang dia punya boneka akan dibongkar ataupun digali. Itu salah satu sebab juga. Wala yujuz nafsuhu li khawfi sayyi wa idzan mahaqa wa sara rabani yajuz. Jadi masalah wajib harus menggali mayat daripada boleh khawfi karena bimbangkan ataupun takutkan banjir. Dan juga wa idzan mahaqa, dan apabila dah mahaq dah jadi kita kata dah hancur dah. Dah hancur jadi rock dah. Macam setengah tempat mana tanah dia kecil. Jadi dah tumpuk dah sampai satu masa apa ni dia katanya ahli roh dah. Maknanya mayat yang dimasuk orang untuk dia jadi tanah. Jadi dia ada masa dah sampai masa dikeluarkan balik. Dan pura-pura dipakai
Contohnya jadi ramai meninggal. Jadi buat itu belanjanya terus orang tak ada apa lagi dah. Ada apa lagi dah ada waktu itu agak dia jadi apa ni tanah dah ke bawah nanti dikorek semula. Dan kalau banyak masih dia akan dipindahkan. Pindahan. Yang elok. Jom. Boleh. Tinggal. ويجوز نفسه لخوف السيل. Anda tak ingat ada orang faham itu. ويجوز نفسه لخوف السيل وإذا ذهب وصار ربابا. Kemudian وللمسلم إذا لم يتغير ولزوجه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه وللمرأة إذا دفن جنبها معها وأمكنت حياته. Baik, tengok masalah-masalah yang ketiga. Masalah yang pertama dan yang kedua sejelas. Yang kedua ada masalah yang buat. Wa annahu yunbashu aidan liman idza dufina ma'ahu wa in qalla. Jadi mayat tersebut digali semula juga kerana harta apabila harta tersebut ditanam bersama-sama dengan mayat. Wa in qalla dan jika sedikit harta tersebut sawa'un kana al-ma'u min tarikatihi daripada harta peninggalan dia au ghairihi, sama ada harta tersebut daripada harta peninggalan si mati ataupun orang lain punya harta, bukan harta peninggalan si mati. Wa illam yalughu, walaupun orang tak tuntut malam yusamah, selama mana dia jadi macam musamah dan tak apa yang lah. Selama tak macam tu. Kalau tak akan digali semula dan diambil harta tersebut. Ini masalah mayat tadi digali semula apabila ditanam mayat tersebut bersama dengan harta sama harta tinggi. Hadza illam yabtadi'u. Ini jika dia tak telan harta tersebut. Jika dia tidak telan harta tersebut. Amma idza badala'u, adapun apabila dia telan harta tersebut, dia telan mah tu. Telan mah. Telan lewat gaduh. Minta tak bagi, tak bagi. Dia telan harta tu. Telan sikit mati. Amma idza badala'u fa in kana lahu lam yabashaqan. Tengok harta tu dia punya ke siapa punya? Fa in kana lahu, maka jika adalah harta tu dia punya lam yunbash mutlaqan, maka tidak digali mutlaqan. Faham daripada sini mutlaqan daripada yang daripada perkataan di depan sama ada ditolak atau tidak. Au ghairihi, ataupun harta orang lain. Fakadzalika man lam yadhur. Maka begitu jugaklah selama mana si pemilik dia tak tutup. Pemilik itu kata dah tanam dah kan. Harta aku boleh telan. Lagi kesian pula kata kesian kat anak dia. Dan perempuan semua. Jadi tak sanggup nak minta. Fakadzalika man lam yadhur. Sama mana dia tak minta. Fa in talabahu, maka jika dia minta dia minta, fa in talabahu, dan dia minta dia apa ni masuk minang tak ditutup. Tak ditolak, tak diterima. Jadi dia minta. Nak gaji semula. Fa in talabahu mubisha wa syuqqa jawfu wa bi'a ilayhi, maka kalau tuan dia minta, maka digali semula wa syuqqa jawfu. Kena belah orang dia tu nak ambil harta tersebut orang punya. Kalau hidup dia balik
Berani dah mati dah. Kena pula. Wa syuqa jawfu wa ilahi. Wa hadhihi al-faslatu thalithah min al-fasal allati yubatu laha. Itu harta tu orang yang buat main hutang sama juga kalau tak bayar sampai dia akan turun. Tak nak kena ambil daripada harta dia. Cuma kadang-kadang buat hutang betul dah. Semua salah. Kita salah. Jadi macam mana buat rohan? Rohan. PMS cagaran. Baik. Lagi wa annahu yulbasu yang keempat, yulbasu idza kana rahatan wa binat wa hibatha janibay. Digali juga si mati, jika si mati itu perempuan yang ditanam dan di dalam perutnya ada janin duduk. Wa hadhihi al-fasl ar-rabi' al-fisal allati yulbasu al-mayyit. Wa fi hadhihi al-akhirah in amkana baqa'u hayatihi ba'da syaqi badil umum bi an yakuna lahu sittatu ashhurin aw akthar wajib syak. Jadi masalah apa ni anak yang ada dalam perut ibu tu, kalau kita belah dia mampu hidup, dia mampu hidup dengan puasanya dia sudah sampai 6 bulan dah. Dah sampai 6 bulan, itu kurang-kurang hamil. 6 bulan itu dah biji. Jadi waktu ini atau lebih maka waktu wajib syak. Jadi kita korek semula, gali semula, belah pokok tu ambil anak tu. Bukan kita lah duduk orang yang ni lah, orang yang bidang dia. Wa illa turikatil bila dafnin ila al-yamun. Dan jika tidak ditinggalkan ibu tersebut, kalau ada memang anak yang tak boleh hidup, dia tak boleh hidup. Yani la yumkin baqa'u hayatihi. Waktu itu tak boleh belah, biar dia mati. Tinggal ibu tu yang tanah dalam rumah mati. Wa illa turikatil bila dafnin ila al-yamun fadufat. Itu juga kadang-kadang berlaku, kadang-kadang buat kerja kan, buat menggali. Kadang-kadang pakai baju kerja. Lepas tu ada poket. Ada poket. Lepas tu kadang letak jam dalam tu. Jam jatuh. Boleh berlaku perkara tersebut. Anda tak ingat ada cerita orang cerita kau ni menggaji kubur kat Mastika. Faslun al-isti'anatu arba'un mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Baik, dalam pasal ini Masih Rahimahullah nak terangkan kepada kita hukum-hukum minta tolong. Nak terangkan kepada kita hukum minta tolong. Yang dituntut kepada kita hamba ni ketika mana kita melakukan sesuatu ibadat, sesuatu ketaatan adalah kita buat sesuatu itu sendiri. Itu dituntut daripada mukallaf. Yani al-matlub min al-mukallaf an-mubashir ta'ah bi nafsihi. Itu yang dituntut. Baik, tetapi kalau dia nak minta tolong dan dia nak buat taat, dia minta tolong mana lain. Baik, di sana ada hukum-hukum dia. Terkadang hukum minta tolong itu harus, terkadang hukum minta tolong itu khilaful aula, terkadang hukum minta tolong itu wajib, terkadang sunat, dan ini yang disebut ada 4, dia ada lagi ditambah dalam syarah lagi 2. Kadang-kadang haram, kadang harus. Jika kita tengok apa dia minta tolong yang mubah,
apa dia yang haram, apa yang wajib dan seterusnya. Baik, faslun al-isti'anatu arba'un. Mubahatun wa khilaful awla wa makruhatun wa wajibah. Al-ma'na anna al-i'anat walau ila talab bi'tibari hukmi syar'i arba'atu aqsam. Nanti ditambah lagi dua isim. Baik. Perkataan al-i'anat ditolong walaupun dengan ketiadaan tuntut. Dengan diibaratkan hukum syara' ada empat bahagian. Ada empat bahagian. Yang pertama mubahah ay yastawi fi'luha wa tarkuha. Sama lah ini kita dah syarah itu. Mubah apa itu buat dan tinggal itu sama. Buat tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat. Tak dapat pahala. Dosa tak dapat, apa pun tak dapat. Dosa pada tak sama. Buat dan tinggal sama. Wa khilaful awla ay yajuzu fi'luha wa tarkuha, lakin tarkuha awla. Khilaful awla boleh buat dan boleh tinggal, tetapi aulanya tinggal. Atau khilaf awla, tinggal tu lebih utama. Yang ketiga makruhah ay yajuzu fi'luha wa tarkuha, harus buatnya dan tinggalnya. Lakin yatarattabu ala tarkiha imtithalan sawabun, tetapi yang yatarattab maknanya terjadi ataupun salah sana awak. Terletak. Terhasil juga. Sudah faham sikit. Terhasil di kerana meninggalkannya ala tarkiha, tapi dengan syarat imtisalan. Dia tinggalkan tersebut dengan junjung perintah. Syarat kata makruh, jadi dia buat kena junjung syarat. Maka waktu terhasillah yatarattab ala tarkiha thawabun. Yatarattab ala tarkiha thawabun. Tapi kalau dia tak buat sebab malu dengan orang, dia bukan tinggal sebab dia tak buat, tapi sebab malu dengan orang, yang tu baik imtisalan, yang hayaan. Sama juga orang ada maksiat, dia tak buat maksiat sebab dia tak main judi, sebab dia tak ada. Dia tak minum arak sebab dia tak ada. Kalau ada duit, dia minum arak. Kalau ada duit, dia main judi. Dia tinggal itu bukan tinggal sebab imtisal, tapi sebab al-ajz. Dia tak buat. Tapi dalam hati dia, niat dia memang ada azam dah, memang nak buat benda tu. Dia geram orang dah. Tapi sebab ada abang dia. Contoh. Sebab ada abang dia. Aja dia tak buat dia. Jadi ada siap abang dia tak ada siap. Contoh. Jadi itu dia apa dia tak buat tu bukan dia dapat. Bukan kata tak dapat pahala. Dia dapat dosa siap niat dia. Dia dapat dosa dengan niat tersebut. Sebab dia memang azam buat dah. Yang tak kata niat saja tak dapat pahala, niat saja tak dapat pahala. Yang kata niat tak salah tu, itu khawatir. Maknanya datang kata tasan hati kata nak buat maksiat. Lepas tu dia tak buat. Datang tak ish. Dia terdedah dalam maksiat. Terdedah nak main judi. Tengok orang masuk main nombor. Lagi tak masuk. Macam tu. Asal tiba-tiba main terdedah nanti tak buat. Maknanya tak berdosa. Itu yang tak berdosa. Tapi kalau dia memang azam nak buat benda tapi dia tak nak buat sebab ada barang naik, itu berdosa. Itu hukumnya berdosa. Sebab tu dalam satu hadis yang mana Nabi sebut dalam taqul muslimani bisayfayhima fal qadi wal maqtul finnar. Dua muslim dalam taqul muslim bisayfayhima dengan pedang dululah. Kira-kira pedang, ada pedang, pisau ke, kayu ke, apa-apa lah senjata. Bila bertemu orang muslim dengan dia punya pedang dia, duduk dua orang tu, maka yang
fal qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dan yang dibunuh dua-dua dalam neraka. Sahabat boleh. Dia kata maqtul. Apa pasal maqtul finnar juga? Hak qatil ni kata tahu sebab dia yang bunuh. Pasal maqtul finnar. Apa Nabi sebut? Dia adalah harisan adalah konsolih. Dia ni lobo nak bunuh qatil dia. Tapi dia yang akan dia yang bunuh dulu. Faham tak? Dalam hati memang nak bunuh kawan dia. Tapi nasib tak baik dia yang bunuh. Dia mati. Salah macam itu. Sebab apa dia tak sempat nak buat. Sama orang nak main pun dia tak ada duit. Kalau dia akan main. Dia akan main judi. Ada duit dia apa? Kalau ada dia akan beli dia akan apa? Duit tak? Duit tak ada. Sebab tu ada imtisalan. Terus tengah-tengah kita dia kait imtisalan. Lagi kalau tahu ada darah imtisalan sawabun. Mesti dia tinggalkan dari junjung perintah. Setengah buat dalam malu. Sebulan ada. Sebulan ada. Dia yang paling meriah sekali. Itu sebab malu. Wajibah dan tegakkan si anak itu wajibah. Ayyahu ala fi'liha wa ma'ahu ala datiha. Dijanji pada adalah melakukannya dan dijanji saat dalam menegakkannya. Wa baqiya qismun khamis wa huwa al-i'anah al-mandubah. Dan berbagi kisah yang ke-6 ayat yang ke-5 iaitu minta tolong yang mandubah yang disunatkan kallati fi jadiha ta'limul mu'in wa ka'i'anatil munfarid anis-saf idza jarru yafama'ahu wa sadisun yang ke-6 wa al-i'anatul haramah ka'i'anatil haram. 5 dan 6 itu seperti dikosokkan dengan anak tersebut mengajarkan orang ini, mengajarkan orang yang Ufida biha ta'limul mu'in. Wa ka'anatil munfarid anis-saf idza jarrahu yatafa'ahu. Dan seperti minta tolong orang yang berseorangan pada saf idza jarru yatafa'ahu. Masalah saf datang orang ni dia duduk seorang belakang, depan ni ramai, jadi dia tarik seorang duduk belakang. Jadi dia akan takbir lepas dia tarik itu maknanya dia sentuh bagi syarat untuk dia ke belakang. Tak tolong ni sunat. Dan orang yang diminta tolong tu apa ni sunat dia tolong. Sunat dia tu. Dan yang benar ialah dan haram dan haram tak bermanfaat haram. Baik. Yang pertama mubahah. Yang pertama mubahah dia mubahah al-i'anatul mubahah wa hiya takribul ma. Ai idama al-ma'na anna al-i'anatul mubahah hiya idama wa misluhu ihdarul na' wa dalbi. Al-i'anah mubahah itu menghadirkan air ataupun kita buat datang air, menyediakan air iaitu menyediakan bekas dan juga menyediakan timba, model ke, gayung ke. Wala yuqalu innaha khilaful aula li sutiha anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dikatakan al-i'anah ini adalah khilaful aula, kerana sebutnya sabitnya i'anah ini tak tolong ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha awal min aqsam i'anah. Yang kedua khilaful aula wa huwa yasful ma'a al mutawaddi. Khilaful aula iaitu menuang air ke atas umpama mutawaddi.
atas umpama mutawaddi ataupun masuk najis ke, waktu kata ala nahwi, atas apa ni, ke atas umpama orang yang berwuduk, ataupun kita kata mudah iaitu menuang air ke atas orang yang berwuduk, ataupun seumpama wuduk. Al makna anna khilaf al aula min al i'anat, al i'anatu bi sabbil ma ala nahwi al mutawaddi akal mughtasil, seperti orang yang mandi tu nahwil mutawaddi juga tu. Kal mughtasil maknanya seorang pegang bekas, seorang apa ni, dan seorang ni dia ambil wuduk, seorang ni pegang, dia tolong tuang. Hakim minta tolong tu khilaful aula, minta tolong tersebut khilaful aula. Kecuali macam kita kata guru tersebut dia nak ajak murid dia, dia nak tunjukkan kepada murid dia cara berwuduk, supaya anak murid dia tengok. Dia nak taklim, dia nak ajarkan kepada anak murid dia, ataupun dia nak ajarkan anak murid dia adab. Dan yang keempat, lepas tu ni ada masalah Hanafiyah. Qala Ali Asy-Syabramalisi wa yanbaghi an la yakuna min zalika al-wudu' min al-Hanafiyah. Wa yanbaghi an la yakuna maknanya seyogialah, sepatutnya lah masalah berwuduk daripada Hanafiyah ni tak termasuk dalam khilaful aula ni. Tahu kan Hanafiyah apa kan? Tahu? Balik lah. Okey. Tahu nak Hanafiyah? Apa dia? Mazhab Hanafi. Berwuduk daripada mazhab Hanafi. Paip air. Berwuduk daripada paip air tu. Sebab apa dia kata sayogialah apa ni, berwuduk daripada paip air itu tak termasuk dalam khilaful aula ni, li'annaha mu'addatun lil isti'mal ala hadzal wajhi bihaitsu la yata'atta al isti'mal minha ala ghairihi. Atau illah dia, cuma masalah dia kena, masalah orang yang berwuduk dengan paip air ni dia kena jagalah. Kena jaga, kena belajar adab berwuduk dengan paip air. Kena buat macam tu pula kan. Nah, sebab biasanya kalau kita tengok orang kita, dia buka kuat. Satu, dia buka kuat, lepas dia ambil wuduk, dia basuh muka air tu. Biak ke tak biak? Biak macam tu lah. Banyak macam tu. Dia duk basuh muka lagi, nak ambil sunat muka kan. Dia nak ambil sunat muka tapi dia buat benda makruh. Itu israf. Banyak berlaku. Baik. Kemudian fa in ista'ana fi sabbi fal aula an yaqifa as-sabbu an yasari nahwil mutawaddi li'annahu amkan wa ahsanu adaban. Kemudian dia masalah tadi kita kata minta tolong tu khilaful aula, tapi fa in ista'ana, maka jika dia minta tolong, jadi kita kata hukum khilaful aula, tapi kalau dia minta tolong juga, maka orang yang nak tolong tu nak duduk belah mana yang lebih aula? Aulanya duduk sebelah kiri. Aulanya duduk sebelah kiri orang yang berwuduk, sebab dia lebih, yang kata lebih elok dari segi adab dan juga lebih amkan. Maknanya lagi, so nak cakap macam mana, daripada macam ni baik, ni lebih mudah. Kita ambil daripada sini. Aulanya duduk apa ni, as-sab tu duduk sebelah kiri mutawaddi. Wa makruhah, yang ketiga makruh. Al-i'anah makruhah wa hiya liman yughassilu a'dha'ahu. I'anah makruhah ni adalah itu bagi orang yang yughassilu a'dha'ahu. Dia membasuh anggota orang yang berwuduk tu.
Ana ambil wudu, kata tadi kita kata contohnya ana berwudu, Azimi tuang. Itu khilaful aula, minta tolong untuk tuang air. Baik. Yang makruh ni bukan tuang, tolong sapu sekali. Niat ana lah. Niat yang mutawaddi itu. Tolong sapu sekali, tangan pun sekali. Sapu. Apa ni basuh. Itu makruh. Al-ma'na anna al-i'anata al-makruha al-i'anah fi ghusli a'dha' nahwi al-mutawaddi ay ma lam yakun uzrun. Selama mana tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur la ba'sa bihi. Kalau ada uzur tak makruh. Memang dia tak boleh nak buat. Bahkan kalau tak boleh memang kena minta tolong, wajib pula. Ini kita akan tengok yang keempat. Tapi kalau tak ada apa-apa saja minta tolong macam tu, itu hukum dia makruh. Wa wajibatun wahya lil marid indal ajzi. Dan i'anah yang wajibah iaitu bagi orang yang sakit ketika lemah. Ketika lemah daripada dia buat sendiri, memang berhajat kepada orang yang bantu dia. Al-ma'na anna li'anatal wajibah ya li'anatu lil marid idza ajaza fayajibu alaihi tahsilu man yu'inuhu. Wajib ke atasnya mencari ataupun memperolehkan orang yang bantu dia. Walau bi ujrati mislin, walaupun dengan ujrah, dengan bayaran upah. Walau dengan bayaran upah. Macam kita buat haji, macam masalah haji itu pun kita sebut, kita kata kalaulah perempuan tu dia wajib haji, dia maknanya semua cukup dah, tapi cuma mahram tak ada. Mahram tak ada lagi. Ada lah, tapi abang dia ada adik dia ataupun abang dia. Tapi bila dia ajak adik dia atau abang dia tak mau pergi. Dia kata kecuali dengan ujrah. Jadi jika hak perempuan ni dia ada duit lebih, maknanya dia ada duit untuk dia semualah, dan dia dan orang di bawah tanggungan dia, kita kata, dan dia boleh bayar ujrah misil bagi mahram dia tu. Waktu tu wajib juga. Walau bi ujrati mislin in fadlat amma yu'tabaru fi zakatil fitri wa illa shalla bit tayammumi wa ada. Ini jika ada duit lebih lah. Jika ada duit yang lebih daripada apa yang diiktibarkan pada zakat fitrah. Ini kena tengok masalah zakat fitrah. Jadi dia ada lebihan daripada harta dia tersebut. Waktu tu dia kena cari orang yang tolong walaupun dengan bayar upah. Wa illa, dan jika tak ada lebih, tak ada orang nak tolong, yang nak tolong semua nak duit. Semua dah ni kan duit ni semua pakai duit. Ni nak buat macam mana lagi? Tak boleh. Maka solat bitayammum wa aada. Dia solat dengan tayamum wa aada, dan diulang balik solat tersebut. Walau wajada man yuwaddi'uhu masalan mutabarri'an lazimahul qabul li adamil minnah. Dan kalau dia dapati orang yang nak wudukkan dia mutabarri'an, maknanya dia memang nak tolong saja, tak ada bayaran apa, lazimahul qabul, wajib dia terima li adamil minnah. Kerana ketiadaan minnah pada pekerjaan tersebut. Minnah ni apa tu panggil? Ungkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Kemudian kata musannif, faslun allazi talzamu fiha zakah sittatu anwa'in an-na'amu wan-nakdani wal-mu'asyarat wa amwalut tijarah war-rikazu wal-ma'din.
Jadi kata musannif rahimahullah, allati talzamu fiha zakah, sittatu anwa. Jadi ni fasal yang terakhir dalam matan Safinatun Najah. Jadi kita akan baca sampai sini lah. Kita akan baca sampai sini sahaja. Adapun matan bab puasa tu, itu adalah yang ditambah oleh Syekh Nawawi Jawi. Ini bukannya daripada asal. Yang tu Syekh Nawawi Jawi, dia tambah dan dia syarah. Dia tambah dan dia syarah. Kitab dia Safinatun Kashifatus Syaja. Kemudian datang pula ulama selepas dia tambah pula babul hajj. Jadi cukuplah daripada solat, zakat, puasa dan haji. Kalau nak ikutkan matan betul dia, daripada yang kita baca itu bab tauhid, lepas tu masuk bab fiqh, alamatul bulugh, sampai sini je. Itu sampai bab zakat. Jadi harta-harta yang wajib zakat ada, katanya ada 6. Jadi bab zakat ni nak baca je kot. Jadi yang pertamanya an-na'am, iaitu binatang ternakan, iaitu unta, lembu dan kambing. Unta, lembu dan kambing. Kemudian wan-naqdan, iaitu emas dan perak. Wal muasyarat, apa dia muasyarat? Iaitu kena pada al-hubub was-thimar. As-thimar kena pada kurma dan juga zabib. Lepas tu yang lain tu tanam-tanaman. Wa amwalut tijarah, dan juga harta benda perniagaan. Kemudian harta rikaz. Kemudian harta rikas. Kita sebut apa harta rikas ni? Harta karun. Dia harta tanaman jahiliah dulu, sebelum Islam. Maksudnya kalau kita dapati, kita jumpa dalam tengah duk korek-korek tu, jumpa harta, jumpa emas, perak. Dan ada tanda-tanda dia, ada tarikh contohnya ditulis, ataupun ada nama raja, dan kita tahu raja tu sebelum Islam. Maka ada dia punya zakat dia, kadar zakat dia. Wal rikas wal ma'din. Adapun ma'din iaitu galian emas dan perak. Galian emas dan perak pun ada juga dia punya zakat dia, dan ada juga dia ada nilai dia, dan tiap-tiap satu tu ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat wajib zakat dia, dan ada nisab dan ada haul. Dan yang masalah ada haul, ada zakat-zakat yang ada disyaratkan haul, ada zakat-zakat yang tidak disyaratkan haul. Contohnya zakat tanaman tak disyaratkan haul. Begitu juga masalah syarat ma'din dan juga rikas tadi tak disyaratkan haul. Jadi ni kalau masuk ni jadi panjang. Asalnya zakat kan semalam. Nak simak masuk ah. Lagi, nanti masuk. Jadi di sanalah semalam pun tak silap bukan tak silap memang semalam. Betul ya semalam. dah ngaji dah bab zakat daripada kitab Muqaddimah. Dah maknanya mula zakat ibil berapa, start daripada 5 syah, 10 syatan, 15 ada syiah, 4 arba'un syiah, masuk 25 pintu. Kemudian pintu makhad, lepas tu pintu labun, lepas tu hiqah, jaza'ah, sampailah selepas tu selepas tu mula zakat bakar berapa, 30 kan. Lepas tu mula zakat kambing 40 dan sebagainya. Itu dia punya nisab dia. Tapi syarat dia mestilah ada haul satu tahun. Begitu juga dalam mah perak pun ada dia punya kadar dia. Perak 595 gram
dah ada 595 gram, cukup 1 tahun, maka wajib zakat 2.5%, 25%. Adapun mah berapa? 85 ke 86? 85 gram. Jadi ada mah 85 gram, maka wajib zakat. Kalau tanaman 300 gantang. 300 gantang. Kan? 300 gantang ke 300 60 tak 5 ausuk. Kan? Ya, 5 ausuk. 5 wasak. Disebut dalam wasak. Ke tak ada semalam? Dia ausuk jamak dia, 5 ausuk. Kurang daripada 5 dalam hadis sebut tak ada zakat. Sampai 5 ausuk sampai 5 ausuk ada zakat. 1 wasak sama dengan 60 gantang. Jadi 5 ausuk sama dengan 300 gantang. Jadi 300 gantang, 1 gantang sama dengan 4 mud. Maknanya 600 gantang sama dengan 1200 mud. Gantang dalam tandah tu 1 gantang 1 gantang tu ada 600 gantang. Cukup 600 gantang tu dia punya tanaman dia, maka wajib zakat. Wajib zakat sama ada 1/10 ataupun 1/5 usyur ataupun nisfu usyur. Tapi ada syarat lah, ada kenapa kena usyur, kenapa apa ni nisful usyur. Itu waktu lain kita syarat.